Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Azaman dalam Buletin Awani Khas hari ini, yang mana seketika tadi kami telah pun melaporkan berkaitan dengan pengesahan bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun memerintahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membela diri terhadap 4 tuduhan menyalahgunakan kedudukan berhubung dana One Malaysian Development Berhad 1MDB serta 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit. Dan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekerah yang kini Hakim Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakimannya berkata pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Dan mengikut kertas pertuduhan, Najib yang berusia 71 tahun yang juga bekas pengerusi Barisan Nasional didakwa melakukan kesalahan itu ketika menjawat jawatan selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dan terdahulu media melaporkan Najib menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dalam dana 1MDB di cawangan M Islamic Bank Berhad di Jalan Raja Chunlan, Bukit Silon antara 14 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Dan pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama, dan beliau berhadapan dengan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda sama ada 5 kali ganda nilai terbabit atau RM10,000 atau mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Dan bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Dan Najib didakwa atas 16 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram daripada akaun Tenor Finance Corporation di Falcon Private Bank Singapura ke akaun M Islamic Bank Berhad miliknya sebelum memindahkannya semula ke akaun milik Tenor semula berjumlah lebih 2 bilion ringgit. Dan beliau didakwa melakukan perbuatan itu di M Islamic Bank Berhad, cawangan Jalan Raja Chunlan, Bukit Silon antara 22 Mac 2013 hingga 10 April 2013. Dan bagi 5 pertuduhan lagi, Najib didakwa menggunakan hasil daripada aktiviti haram sebanyak RM20,000 untuk dibayar kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, dan selain itu RM100,000 dibayar kepada UMNO bahagian Batu Kawan, RM246,000 kepada Lim Soon Peng dan juga RM200,000 kepada ORB Solutions Sdn Berhad dan RM303,000 kepada Semarak Konsortium 1 Sdn Berhad. Dan dalam prosiding hari ini, Najib diwakili Barisan Peguam Bela diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah bersama-sama Tania Siveti dan Wan Azwan Aiman Wan Fakarudin, Timbalan Pendakwa Raya Kamal Baharin Omar dan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mengetuai pihak pendakwaan. Dan ketika ini Najib sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun serta didenda RM50 juta selepas disabitkan bersalah atas masing-masing 3 pertuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram serta 1 pertuduhan salah guna kuasa kedudukan berhubung dana RM42 juta SRC International Sdn Berhad. Hukuman dan denda berkenaan telah dikurangkan selepas susulan keputusan Lembaga Pengampunan yang memberi pengurangan hukuman penjara dan denda terhadapnya dalam mesyuarat ke-61 pada 29 Januari lepas. Dan awal hari ini, media melaporkan sekitar 200 penyokong Datuk Seri Najib telah mula berkumpul di hadapan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur sejak 6.30 pagi lagi. Dan turut kelihatan anak beliau Datuk Muhammad Nizar, Norayana Najwa serta Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Akmal Saleh. Dan selain kes 1MDB dan SRC, Najib juga berdepan pertuduhan pengubahan wang haram tambahan melibatkan RM27 juta daripada SRC International, dan kes berkenaan telah ditetapkan untuk pembicaraan pada 19 Mei tahun depan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi. Dan Najib juga dituduh bersama bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seriga Abdullah dalam 6 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT yang melibatkan RM6.6 bilion dalam dana kerajaan berkaitan pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Dan kes ditetapkan untuk pembicaraan pada 14 November ini di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein.
Baik, untuk kita memahami proses mahkamah apabila Datuk Seri Najib diarahkan untuk membela diri, bersama saya pada ketika ini merupakan Datuk Seri Dr. Akbar Sata yang merupakan Presiden Pertubuhan Integriti dan Governance Malaysia MIG serta pengarah Institut Jenayah dan Kriminologi dari Hub University. Datuk, selamat pagi. Kita mungkin boleh terus kepada perbincangan kita pada awal pagi ini. Mungkin Datuk boleh terangkan serba sedikit apabila Mahkamah Tinggi memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri atas 4 pertuduhan dan juga 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah 2.3 bilion ringgit. Kita nak memahami terlebih dahulu asas proses perjalanan pembicaraan di mahkamah. Mungkin Datuk boleh terangkan apa selepas ini untuk Datuk Seri Najib Tun Razak? Saya rasa dalam proses mahkamah ni peringkat kedua ialah Datuk Seri Najib boleh membela dirilah kan, dengan memanggil saksi-saksi dan juga untuk mewujudkan keraguan nasabah. Selain itu, ia boleh diberi peluang untuk kemukakan saksi-saksi untuk hujah-hujah bela diri supaya ia mengikut undang-undang. Itu antara proses yang boleh dilaksanakan oleh pihak Guam bagi pihak Najib. Saya rasa setakat ni kalau ikut undang-undang seseorang tak bersalah melainkan setelah dibukti bersalah lah. Maknanya dia kena tunggu lagi satu proses selepas bela diri ni, maka mahkamah akan buat keputusan. Dan kita juga ingin anticipate tentang jangkaan-jangkaan yang mungkin boleh berlaku sekiranya selepas daripada proses pembelaan itu Datuk Seri Najib Tun Razak mahkamah mendapati tidak bersalah, makna kata beliau akan dibebaskan secara keseluruhannya. Tapi kalau kata Datuk Seri Najib didapati bersalah juga dalam kes 1NDB ini, adakah masih lagi ada peluang untuk rayuan di mahkamah-mahkamah seterusnya, Datuk? Jika sekiranya dia tak bersalah, maka kita ada peluang lagi untuk kita buat rayuan di mahkamah rayuan. Selepas itu, jika sekiranya gagal lagi, maka ada lagi satu proses di Mahkamah Persekutuan. Dan itu merupakan pembelaan yang diberikan oleh undang kita. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada proses 1NDB yang telah pun berlangsung selama 6 tahun lebih. Mungkin Datuk boleh jelaskan serba sedikit impak dan juga implikasi serta kesan daripada kes pembicaraan 1NDB ini daripada sudut tempatan dan juga antarabangsa itu sendiri, Datuk. Kita dapati 6 tahun ya kes ini berlaku, iaitu sejak tahun 2018 lagi. Masa itu saya adalah merupakan Presiden Transparency International. Jadi daripada 6 tahun tu didapati lebih kurang 253 hari perbicaraan. Begitu memakan masa dan juga melibatkan lebih kurang 50 saksi ya. Saksi, dan ini merupakan satu masa yang panjang dan juga sudah tentu penyiasatan ini dilaksanakan dengan baik oleh SPRM sehingga Datuk Najib terpaksa membela diri. Dan yang satu lagi yang patut kita ingat di sini iaitu selain daripada saksi-saksi yang dipanggil itu juga, ada juga di antara saksi daripada pegawai-pegawai SPRM dan juga daripada pakar-pakar bank negara dan sebagainya untuk menentukan dari segi outflow of money dan sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang saya lihatlah ia merupakan satu proses yang agak lama dan sudah tentu SPRM menyiasat ini lama, memakan wang yang banyak, dan satu lagi proses mahkamah itu juga memakan masa dan juga wang juga. Tapi kita juga patut bangga dengan SPRM. Kalau tak salah saya, setakat 2019 dia SPRM telah mengutip baliklah harta-harta ataupun aset termasuk cash yang hilang kerana disebabkan oleh 1FDB itu lebih kurang 29 bilion. Itu merupakan satu perkara yang baguslah. Mana SPRM juga merupakan satu agensi yang cuba menahan dan juga mengambil balik ya
wang-wang yang tiris itu. Jadi tanpa SPRM saya rasa kesemua duit-duit yang hilang itu dilakukan oleh siapa saja, sudah tentu ia akan merugi kepada negara. Sekurang-kurangnya daripada 29 bilion yang diambil, yang dirampas oleh SPRM itu dapat digunakan kepada rakyat, terutama sekali masyarakat-masyarakat yang miskin. Dan dalam masa yang sama, Datuk Seri Akbar, kalau kita melihat kepada perbicaraan kes 1MDB SRC International, kita seringkali melihat kepada sentimen yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib sendiri dan juga penyokong beliau berhubung perbicaraan yang adil di mahkamah, yang katanya pada ketika ini ataupun dakwa beliau dan juga penyokong beliau adalah beliau mahukan proses perbicaraan yang adil di mahkamah. Jadi bagaimana kita melihat ruang perbincangan pada ketika ini membuka dan juga menjurus kepada integriti seorang hakim dan juga institusi mahkamah itu, Datuk? Saya lama berjuang berkaitan dengan integriti. Sudah tentu dalam sistem utama sekali perundangan hendaklah mempunyai integriti yang tinggi. Makna kata setiap kes yang dilaksanakan oleh hakim itu dilakukan berdasarkan kepada fakta-fakta kes dan juga keterangan-keterangan saksi. Saksi ini tergolong daripada saksi-saksi orang ramai dan juga dokumen-dokumen yang digunakan. Jadi selalunya hakim akan sebelum memberi keputusan itu, ia berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang ada dan juga sama ada keterangan saksi ataupun keterangan daripada dokumen itu, ia akan melihat kepada, contohnya kes ini adalah lebih kepada Seksyen 23 iaitu salah guna kuasa. Apakah keterangan yang dikumpul itu, ingredient itu adakah memenuhi syarat-syarat yang yang dikenaki oleh Seksyen 23. Dan begitu juga AMLA. Selalunya kes-kes rasuah ataupun jenayah ini selalunya diikuti dengan AMLA. Jadi AMLA ini merupakan satu undang-undang yang begitu efektif. Sebab kalau zaman saya dulu tahun 1983-84, kita tidak ada AMLA. Selalunya banyak juga di antara kes-kes oleh kerana kita tak dapat buktikan setiap rampasan yang kita buat. Contohnya satu gelang, rantai, kita terpaksa proof, membuktikan bahawa siapa yang bagi, siapa menerima. Jadi begitu sukar, kadang-kadang kita terpaksa hantar balik. Tetapi dengan AMLA ni, ia merupakan satu senjata yang begitu mustahak, penting, bukan saja di Malaysia, bahkan juga di seluruh dunia. Yang mana apabila tidak ada pun keterangan-keterangan itu, maka apabila kita ada predicated offence, kan, ada kes-kes rasuah berlaku ataupun salah guna kuasa, maka AMLA akan dimasukkan dalam pertuduhan. Jadi ini merupakan satu perkara yang memberi keuntungan kepada negara, terutama sekali kepada kes-kes yang melibatkan rampasan banyak kewangan, aset dan juga barang kemas dan sebagainya. Seperti juga kita kes-kes dikenali sebagai di Sabah Watergate, kan. Kita dapati bahawa SPRM telah merampas lebih kurang 115 juta duit. Duit itu ada dalam macam-macam peti, dalam almari dan sebagainya, dalam kereta, dan juga emas dirampas lebih kurang 20 kilo. Jadi alhamdulillah dengan adanya AMLA ni, maka kita dapat merampas dan juga merampas dan juga menggunakan wang rampasan itu untuk kegunaan rakyat, dan ini memberi satu erti yang besar rakyat. Kalau tidak, kita hilang begitu saja. Jadi antaranya AMLA ini adalah menjadi takutan kepada penjenayah Kuala Putih. Sebab yang pertama, kalau kita tengok Akta Pencegahan Rasuah, kalau kita kena disabitkan, maka kita maksimum kita penjara adalah 20 tahun. Dan juga kita kena denda lebih kurang 10,000 atau tengok yang mana lebih, kan, nilai rasuah. Tapi kalau AMLA ni, penjara dia bukan saja 5 tahun, bahkan juga kita dikenakan denda 5 juta ataupun kedua sekali.
Jadi ini merupakan satu perkara yang bagus dan saya harap-haraplah mahkamah ni selalunya untuk menakutkan white collar criminal ni, kita pastikan bahawa undang-undang ada, kerana ada penjara dan juga atau denda. Saya rasa kita lebih letakkan, perkenalkan dan juga tekankan kepada denda, bukan denda saja, bahkan juga penjara, kerana penjara ini adalah takuti oleh white collar criminal, kerana mereka ini adalah orang-orang yang kaya raya, hidup mewah, tidur atas tilam begitu mahal dan sedap sekali. Jadi mereka merupakan satu ini perkara yang, jadi itulah merupakan satu tindakan yang patut. Kalau kita tengok di Singapura, kita dapati bahawa walaupun hari itu ada kes mengenai pemberian hadiah dan salah seorang pada bekas menterinya telah disiasat oleh agensi anti rasuah Singapura, tapi dengan rendah hatinya beliau di mahkamah, beliau mengaku salah dan beliau tak mahu rayu. Bagi beliau kata oleh kerana saya dapat tiba salah, saya buat salah, rakyat menghukum saya menerima untuk masuk jail. Jadi ini merupakan satu keistimewaan, satu yang beauty apabila seseorang pemimpin itu mempunyai integriti yang sangat tinggi. Baik, bagi mereka apabila melakukan satu kesalahan, maka mereka sanggup untuk berada dalam penjara. Baik Datuk, kita juga ingin membacakan naratif yang dibawakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri 6 hari sebelum daripada keputusan hari ini mahkamah untuk mengarahkan Datuk Seri Najib membela diri. Datuk Seri Najib ada membuat permohonan maaf secara terbuka. Jadi bagaimana kita membacakan naratif berkenaan, Datuk? Saya suka untuk komen sebab saya tak dapati. Ada sebahagian kata okey, ada sebahagian kata tak okey. Itu terpulang kepada masyarakat. Biar masyarakat menilai, ya. Baik. Bagi saya tak kisah, tetapi berdasarkan kepada apa yang rakyat mahu, sama ada setuju tak setuju, itu terpulang kepada diri masing-masing. Baik, kerana ia juga merupakan satu perkara yang penting pada ketika ini kerana dibahaskan dan ia melibatkan juga kepimpinan kerajaan itu sendiri di antara PH dan juga Barisan Nasional, yang mana terdapat beberapa pencegahan terutama daripada Parti UMNO dan juga DAP berhubung perkara permohonan maaf itu. Itu kita letakkan di tepi terlebih dahulu. Cumanya pada ketika ini selain daripada perkara berkenaan, kita juga nak lihat kepada lembaga pengampunan, yang mana kes sebelum ini SRC Datuk Seri Najib mendapat pengurangan daripada 12 ke 6 tahun, selain daripada 210 juta denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Jadi untuk kes berkaitan dengan YNDB ini sekiranya di akhir sekali di Mahkamah Tinggi, kemudian di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan, adakah beliau masih lagi boleh membuat permohonan berhubung jumlah hukuman berkenaan, dan juga bagaimana proses ini akan ditentukan oleh pihak mahkamah dalam menentukan hukuman telah pun ditetapkan berjalan, kalau kata, dan dalam masa yang sama bagaimana ia kemudian akan dimohon kepada lembaga pengampunan. Kemungkinan ini adalah benda-benda yang mungkin kita perlu anticipate dalam usaha kita untuk melihat kepada proses perundangan dalam negara, selain daripada kelebihan yang ada melalui lembaga pengampunan ini, Datuk. Sudah tentu, ya, setiap kes sebagai warga negara ia merupakan satu hak asasi lah. Kita boleh appeal masa dalam Mahkamah Tinggi. Kalau kita kalah, katalah kita ni orang yang kena tuduh, kita dibenarkan untuk buat rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Selepas itu, kalau tak bersetuju lagi, kalah lagi, kita masih lagi boleh pergi ke ataupun sebaliknya, kita boleh buat rayuan kepada Mahkamah Federal, dan seterusnya. Ada ahli politik, selalunya dia masih pergi kepada Yang di-Pertuan Agong. Itulah proses dibenarkan, dan keputusan itu adalah dibuat oleh mahkamah dan juga Yang di-Pertuan Agong. Kita berterima kasih kepada Datuk Seri Dr. Akbar Sata, Pengarah Institut Jenayah dan juga Kriminologi dari HELB University dan juga Presiden Pertubuhan Integriti dan Governance Malaysia MIG, atas perkongsian bersama dengan kita pada ketika ini, yang mana kita telah pun melaporkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion dalam 1MDB dan 21
Perturuhan Pengubahan Wang Haram babitkan jumlah yang sama. Dan teruskan bersama dengan kami, Buletin 12 tengah hari nanti kami akan bawakan laporan terkini di Mahkamah Tinggi bersama dengan wartawan Firdaus Azil. Dan ketika ini visual yang anda saksikan adalah sidang media yang kami para wartawan sedang menjangkakan yang mungkin akan dilakukan oleh Peguam Datuk Seri Najib dan juga pasukan pendakwaan itu sendiri untuk butiran dengan lebih jelas bagaimana reaksi mereka selepas keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui Hakim Datuk Colin Lawrence Sequirah pada ketika ini. Dan sudah dapat saya bawakan setakat ini. Anda boleh baca laporan lanjut di astrowarna.com dan juga nantikan buletin awal yang seterusnya. Saya Frizal Zaman. Salam hormat.